banyak lagi. Panel ni kan, cuma yang dia malu pada saya, cukuplah tu Ustaz. Yang kata kan, jadi kita pun ikut je lah, cukup je lah. Jadi insyaAllah kita sejam setengah kita akan break, kita akan berhenti. Kita akan berhenti sekejap, lepas tu kita akan sambung lagi. Berhenti sekejap, sambung lagi. Kan, macam NJ lah tuan-tuan kan, itu ada straight je. Kan, dia kena berhenti sekejap. Tak perlu. Tak puas kan. Mudik kita, mudik tahfiz. Al-Umbu ada di sini, Ustaz Ibrahim. Jadi semula yang tidak disebut itu saya mohon maaf. Kalau ramai ini memang maaf, kan terpuasa semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini saya mati dipersilakan Fadil Tuan Guru kita Ustaz Al-Usama Muhammad Nafi bin Al-Husain bagi menyampaikan darah kita pada pagi ini insyaAllah. Jadi ini majlis makasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis, para imam, para bilal, tuan-tuan guru, para asatidzah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam program daurah kitab Al-Qawlu At-Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang daripada kitab ini, dan nama yakinlah para imam, para bilal ataupun para asatidzah, tuan-tuan guru telah mengetahui banyak apa yang terkandung dalam buku ini. Cuma perbincangan kita pada hari ini mungkin untuk memperingati apa yang telah lepas, ataupun mungkin ada apa-apa yang kita terlepas pandang. Jadi kita cuba memperingati semula. Jadi kita manusia biasa ni kadang-kadang benda yang kita ingat kita lupa balik. Sebagai contoh hamba sendiri kadang-kadang hukum hakam hamba pernah tulis. Jawab pertanyaan orang tanya hamba pernah tulis dan pernah dibukukan. Tiba-tiba dalam beberapa tahun akan datang orang tanya benda yang sama melupa untuk jawab. Baik, begitu kita tidak terlepas daripada lupa. Maka sebab itulah penting kita kena muzakarah. Penting kita kena peringatkan kembali apa yang kita tahu dan apa yang kita faham. Sebelum daripada kita baca buku ni, ada beberapa perkara yang Aba ingin nyatakan dulu sebelum daripada kita baca sebagai mukaddimah. Yang pertama sekali yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput Aba untuk datang ke sini pada hari ini untuk berdaurah daripada kitab Al-Qawlu At-Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Qawlu At-Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam asalnya adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang asalnya kitab ni adalah kitab Arab. Kitab ni adalah kitab Arab tu asalnya. Cuma telah diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad, Wang Besar Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Dan hamba kali pertama membuat daurah kitab Al-Qawlu At-Tam. Sebelum ni kita buat kitab daurah kitab lain, tapi hak ni adalah kali pertama. Dan hamba baca biodata pengarang kita, hamba dapati bahawasanya pengarang kita ni ramai ulama-ulama hak yang menceritakan biodata dia, ulama menyebut bahawasanya dia adalah orang kathirul ittila', orang hak yang banyak meninjau kitab-kitab dan pandangan-pandangan ulama sebelum daripada ni. Baik, jadi dia adalah orang hak yang banyak membaca, banyak melihat kepada kitab-kitab hak yang sebelum daripada ni, sehingga kan ulama-ulama hak yang menterjemahkan beliau menyebut di antara sifat beliau adalah kathirul ittila'. Baik, dia kitab terjemah ni dua. Yang ketiganya,
dia kitab terjemuh, hamba lebih suka baca kitab Arab berbanding dengan terjemuh. Orang yang pandai bahasa Arab, dia lebih suka kitab Arab berbanding dengan terjemuh. Kerana terjemuh kadang-kadang ada berlaku kesilapan dalam terjemuh. Dan kadang-kadang apa yang ingin disampaikan oleh pengarang tidak sampai maksud. Dan kadang-kadang penterjemah macam medah, tetapi ketika proses edit, akhirnya benda yang sepatutnya disebut dibuang, benda yang tidak sepatutnya disebut tidak sepatutnya disebut. Maksudnya berlaku pengurangan dan penambahan. Baik. Jadi apabila hamba sendiri, kalau tengok kepada penterjemah ni orang yang hebat lah, orang yang hebat, antara ahli jawatan kuasa fatwa negeri Kedah. Tapi dalam ba'ilmu hebat lagu mana pun seseorang perlu kita kena kaji juga penulisan dia. Jadi tidak memada semata-mata kita tengok kepada terjemahan dia, bahkan mesti kena kembali kepada kitab asal. Baik. Jadi hamba sendiri pun sebelum daripada ni, dalam beberapa hari lepas, hamba cuba tengok daripada kitab asal, lepas tu kita cuba tengok kepada apa yang telah diterjemah. Dan ada tempat-tempat yang mungkin kita sendiri tidak bersetuju dengan terjemahan begitu, dan ada tempat-tempat berlaku pengurangan dalam penterjemahan, ada beberapa tempat berlaku penambahan dalam penterjemahan. Dan mungkin benda tu berlaku ketika proses edit. Baik. Yang ketiga, yang keempat, ada selagi yang perlu kita kena sebut. Teks Arab daripada kitab Al-Qaulul Tam ni khusus untuk para asatidah. Teks Arab dia ada beberapa cetakan dan ada beberapa tahqiq. Yang mana yang hamba tengok dua tahqiq cukup bermasalah. Banyak kesilapan yang berlaku dalam tahqiq tersebut. Yang pertamanya, tahqiq yang bermasalah adalah tahqiq Ustaz Mustafa Ashur, cetakan Maktabah Al-Quran Qahirah. Ni di antara cetakan yang bermasalah. Maksudnya banyak berlaku pengurangan, banyak berlaku kesilapan. Bukan banyak, kita kata ada kesilapan dan ada kekurangan. Okey, iaitu yang pertama. Yang keduanya, tahqiq mana yang kedua? Okey. Tahqiq yang kedua adalah tahqiq Ahmad Farid Al-Muzaidi, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, juga bermasalah. Lepas tu ada selagi tahqiq, hamba tengok ni hak baru, cuma hamba tak ada ni. Hamba tak tengok ni. Tahqiq Muhammad Husin Ad-Dimyati, cetakan Darubnul Qayyim dengan Darubnu Affan. Hak ni hamba nak baca. Cuma Al-Qaulu At-Tam dia ada manuskrip asal. Manuskrip asal ada. Dan hamba pun tengok juga beberapa manuskrip asal. Ketika cuba tengok terjemahan, lepas tu tengok kepada manuskrip asal. Yang mana manuskrip asal ada beberapa manuskrip, cuma kita kalau tengok manuskrip ni lambat, ia tidak sama dengan hak yang penulisan baru. Cuma kamu tengok hak yang cetakan yang terbaik lah bagi ni pada asatidah, untuk ustaz-ustaz, tuan-tuan guru hak yang ingin mendalami berkenaan dengan kitab ini. Antara cetakan yang terbaik yang bertengok adalah tesis ataupun penulisan master Ustaz Musa'id bin Muhammad bin Abdullah Al-Hasani daripada Universiti Ummul Qura. Hak ni hak yang terbaik dalam banyak-banyak cetakan hak yang hamba sebut. Hak yang dia cuba membandingkan beberapa nuskah asal, beberapa manuskrip asal. Okey, ni di antara perkara yang penting sebelum daripada kita masuk dalam pengajian. Ini perkara penting khususnya untuk para asatidah, khususnya para ulama. Baik, supaya apa yang kita sampaikan tidak menyalahi apa yang ingin diperkatakan oleh pengarang asal. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok, kita ada dua terjemahan. Hamba sengaja beli dua terjemahan dan hamba cuba buat perbandingan di antara dua terjemahan ini. Kita cuba buat perbandingan. Ada terjemahan Jawi dan ada terjemahan Rumi. Ternyata terjemahan Rumi
terjemahan Jawi ada beberapa tempat yang tertinggal tetapi ada dalam terjemahan Rumi. Ada beberapa tempat dalam terjemahan Jawi tertinggal, tapi apa yang tertinggal dalam terjemahan Jawi ada dalam terjemahan Rumi. Baik. Jadi sebenarnya hak yang hamba cerita saat ni tu bukanlah benda yang mudah lah, benda hak yang payah. Tapi begitu sebenarnya dalam perjalanan kita menuntut ilmu dan mengkaji sesuatu ilmu. Daripada kitab Arabnya tidak memada dengan sebiji kitab, bahkan beberapa biji kitab kita cuba tengok, cuba bandingkan dengan terjemahan yang telah dibuat. Bukan kita tengok satu, bahkan kita tengok beberapa terjemahan. Baik. Dan insya-Allah tempat-tempat hak yang kita rasa hak yang tidak disebut sepenuh oleh pengarang kita, penterjemah kita akan sebut lepas daripada ni. Baik. Okay, kita insya-Allah kita baca kitab, kita mula baca kitab Al-Qaul Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Dia perkataan Al-Qaul ni maksudnya perkataan At-Tam yang sempurna pada menerangkan hukum hakam yang berkait dengan makmum dan imam. Jadi kita dalam sembahyang berjemaah kita ada makmum, kita ada imam. Jadi orang hak lelaki khususnya, kalau orang puang ialah bukanlah dituntut kepada dia sebagaimana dituntut lelaki sembahyang berjemaah. Orang lelaki dituntut sembahyang berjemaah di masjid, di tempat-tempat yang terbuka. Jadi di sana ada imam, di sana ada makmum. Jadi hukum yang berkait dengan makmum sebenarnya dia lebih banyak daripada hukum yang berkait dengan imam. Jadi setiap kita ada hak yang jadi imam dan setiap kita ada hak yang jadi makmum. Maka menjadi kewajipan kepada orang yang sembahyang berjemaah sama ada imam ataupun makmum, dia kena mengetahui hukum hakam dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak untuk mereka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Maka ini beberapa masalah. Aku namakannya dengan Al-Qaul At-Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Kalau terjemahan Jawi muka surat 5. Kalau terjemahan Rumi dia tak ada muka surat, ditulis gitu je. Baik. Terjemahan Jawi dengan terjemahan Rumi berbeza Okey, kalau terjemahan Jawi yang ada terjemahan Jawi, terjemahan Rumi pun ada. Muka surat 5 wa ba'd. Okey, bismillah kita tak berbincang. Alhamdulillahirabbil alamin, maksud dia kita tak berbincang. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kita bincang. Wa ba'd, perkataan wa ba'd pun kita tidak bincang. Kerana kalau kita bincang perkara tersebut akan habis satu slot. Bincang waktu saja habis satu slot dah. Baik. Maka ini beberapa masalah. Ini beberapa masalah. Jadi dalam kitab dia ni ada beberapa permasalahan yang aku namakannya, pengarang Imam Ibnul Imad. Imam Ibnul Imad menyebut aku namakannya dengan Al-Qaul At-Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Dia buat risalah ni, dia kumpul beberapa masalah dan diletak nama dalam buku dia ni dengan Al-Qaul At-Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Dan masalah-masalah ini amat diperlukan. Bukan hanya diperlukan, amat. Dia ada perbezaan antara diperlukan dengan amat diperlukan. Permasalahan ini amat diperlukan oleh setiap kaum muslimin, muslimat dalam ibadat mereka mendirikan sembahyang berjemaah. Masalah ini, yang disebut dalam buku ini, sering berlaku. Yang dicerita adalah masalah yang sering berlaku. Jadi apabila benda tu sering berlaku, sedangkan kita sembahyang berjemaah, tiba-tiba kita tidak tahu, jadi bermasalah. Baik, sering berlaku dan sudah jadi umum balwa. Ini perkataan yang digunakan oleh ulama dulu. Umum balwa. Sebenarnya apa maksud umum balwa? Umum balwa ni adalah, maksud umum balwa adalah ma yahtaju ilaihi awamun nas, ataupun ma yahtaju ilaihi umumun nas. Setiap perkara yang kebanyakan manusia memerlukan kepadanya, itu yang dinamakan sebagai umum balwa. Ma yahtaju ilaihi umumun nas, itu yang dimaksud dengan umum balwa. Jadi benda ni boleh dikatakan kebanyakan manusia memerlukan kepada perkara ini. Jadi kalaulah kebanyakan manusia memerlukan perkara ini, tiba-tiba dia tidak mengetahui hukumnya, maka sebenarnya itu adalah bermasalah. Baik. Kebanyakan orang tidak
dipedulikannya. Ramai orang hak cara kepada permasalahan ini, sedangkan benda ni sebenarnya penting. Katanya dan pokok atau asas hukum makmum dan imam ini ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnul Imad dia nak cerita lagu mana? Kalau kita nak tengok kepada asas dasar permasalahan ataupun hukum hakam yang berkait dengan imam dan makmum, diambil daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini Imam Ibnul Imad menyebut 3 hadis. Dia menyebut 3 hadis. Daripada 3 hadis ini sebenarnya datangnya ataupun keluarnya hukum hakam yang berkait dengan makmum dan imam. Itu maksud dan pokok atau asas hukum makmum dan imam ini ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyutamma bih fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Hadis ni tidak ditakhrijkan oleh penterjemah kita. Cuma cuba takhrijkan hadis ini. Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang disepakati di dalam mengeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini di antara benda yang penting juga dalam kita belajar. Mesti kita kena tahu hadis ni siapa yang mengeluarkan hadis ini. Kita di sana perkataan muttafaqun alaih sebenarnya maksud dia adalah hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi di sana ada satu istilah yang kedua, kita kata akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebenarnya dua ibarat tersebut ada perbezaan pada penggunaan oleh sebahagian besar daripada ulama hadis. Perkataan muttafaqun alaih adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika mana makhrajnya sama. Maksudnya sahabat yang meriwayatkan daripada Rasulullah adalah orang yang sama. Maka kita kata muttafaqun alaih. Tapi kalau sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut daripada Rasulullah berbeza, contoh mengikut jalur sana Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar, mengikut jalur sana Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas, maka kita kata akhrajahul Bukhari wa Muslim. Tapi kalau daripada makhraj yang satu, maksudnya jalur sana Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas, jalur sana Imam Muslim daripada Sayyidina Anas, hadis yang sama, maka kita kata muttafaqun alaih. Baik, cuma istilah muttafaqun alaih perlu juga kita kena bincang, kerana di sana ada sebahagian daripada ulama, contoh Allah Rabbi Majduddin Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia menggunakan istilah yang lain dalam kitab dia, perkataan muttafaqun alaih. Dia maksud berkata Majduddin Ibn Taymiyah ni maksudnya adalah datuk kepada Ibn Taymiyah. Dia ada Ibn Taymiyah, lepas tu dia ada datuk dia. Baik, datuk dia seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, menggunakan juga perkataan muttafaqun alaih tapi berbeza dengan maksud yang kita bincang tadi. Ini di antara benda yang penting yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Hadis ni adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Okey, cuba kita tengok maksudnya. Artinya sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti. Mana? Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti. Dijadikan imam sebagai imam, kalau kita orang belajar nahwu begitulah, ju'ilal imamu imaman. Jadi maf'ul bih bagi ju'ila yang kedua dihadaf. Sesungguhnya dijadikan imam itu sebagai imam supaya diikuti. Ketika kita menjadikan seorang itu sebagai imam, tujuan dia untuk kita ikut dia. Jadi apabila kita jadikan seorang tu menjadi imam untuk kita ikut, maka kata Rasulullah, maka janganlah kamu menyalahinya. Tidak boleh menyalahi imam. Maka jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir. Dan jika ia rakaat, hendaklah kamu ikut rakaat. Dan jika ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Kalau kita tengok dalam hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati bahawasanya apa yang diperintah kepada kita ikut imam. Apa yang diperintah kepada kita ikut imam. Ikut ni adalah dia buat dulu baru kita buat. Okey, satu. Jadi daripada hadis ni juga kita akan faham
di antara benda yang tidak dituntut kepada makmum adalah bersama dengan imam dan buat sebelum daripada imam. Okey, ketika makmum buat bersama dengan imam, apakah hukumnya? Akan dibincang. Ketika makmum buat sesuatu sebelum daripada imam, apakah hukumnya? Juga dibincang. Sebab perkataan ikut, maknanya imam buat dulu, makmum buat kediam. Satu. Lepas tu, kalau sama, warna hukum. Kalau makmum buat dulu, warna hukum. Maka akhirnya dibincang 3 perkara ini dalam hukum hakam yang berkait dengan imam. Kadang-kadang ia membatalkan sembahyang, kadang-kadang ia tidak membatalkan sembahyang. Itu hadis yang pertama. Dan sabda Nabi SAW, la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsiraf, fa inni arakum min amami wa min khalfi. Kata Rasulullah SAW. Artinya, janganlah kamu mendahului aku dengan rukuk. Kata Rasulullah, mu jangan mendahului aku dengan rukuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyam wala bilinsiraf. Hadis ini rawahu Muslim fi sahihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Baik. Jadi kata Rasulullah, jangan kamu mendahului aku dengan rukuk. Jadi jangan mu mendahului aku rukuk. Biar aku rukuk dulu baru mu rukuk. Itu maksud dia. Baik. Dan jangan juga dengan sujud. Biar aku sujud dulu baru mu sujud. Dan jangan juga dengan qiyam. Dan jangan juga kembali. Lepas tu dia buat dalam lingkungan tu keluar daripada tempat sembahyang. Dia dalam Arab wala bil insiraf. Insiraf ni maksud asal insiraf berpaling. Asal makna insiraf adalah berpaling. Berpaling di sini adalah berpaling daripada sembahyang. Maksud berpaling daripada sembahyang bukan keluar daripada tempat sembahyang. Bukan. Maksud berpaling daripada sembahyang adalah memberi salam. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi kata lagu mana? Wal muradu bil insiraf as-salam. Tu apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Tengok. Terjemahan-terjemahan begini penting untuk kita tahu. Terjemahan-terjemahan begini. Jadi maksud kembali di sini adalah terjemahan daripada al-insiraf. Al-insiraf asal makna berpaling. Berpaling di sini adalah berpaling daripada sembahyang. Maksud berpaling daripada sembahyang adalah kita dalam sembahyang, kita pun tinggal sembahyang dengan maksud kita memberi salam. Baik. Jadi kita kena, dan jangan juga kembali, maksudnya jangan kamu mendahului aku dengan memberi salam. Kerana aku dapat melihat kamu semua daripada hadapan dan belakangku. Kata Rasulullah. Kerana aku dapat melihat kamu daripada hadapan dan belakangku. Rasulullah ketika dia semayang, dia dapat melihat sahabat-sahabat yang berada di belakang. Walaupun Rasul pandang di depan. Ini di antara perkara yang mencarikan adab yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Kita tak nampak dah belakang. So kata belakang tepi kita tak nampak dah. Siapa mayat tepi kita tak nampak dah. Tapi Rasulullah Allah Ta'ala bagi kepada dia antara kelebihan mukjizat, Rasulullah nampak orang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni maksud kerana aku dapat melihat kamu di dalam sembahyang daripada hadapan. Jadi aku duduk depan daripada hadapanku. Okey, aku dapat melihat kamu daripada hadapan. Daripada hadapan ni kita kena kata keluar semayang, di luar semayang. Dan belakangku dalam semayang. Sebab dalam semayang sahabat duduk depan. Jadi hadis ni perlu kita kena faham. Jadi fa inni arakum min amami, aku dapat melihat kamu daripada hadapanku. Okey, kalau kita buka dalam kitab syarah-syarah hadis dikatakan ni ai kharijas salah, di luar sembahyang. Sebab dia tafsir lagu tu ataupun disyarah lagu tu kerana ketika Rasul semayang tak ada orang duduk depan dia. Jadi Rasul nampak orang di hadapan, maksudnya di luar sembahyang. Baik. Tetapi Rasulullah dalam masa yang sama Rasulullah dapat juga tengok orang di belakang Rasulullah, maksudnya dalam sembahyang. Ketika Rasul tengok ke depan, hadap ke depan, sahabat-sahabat di belakang Rasul nampak. Sebab tu Rasul nampak ada sebahagian daripada sahabat dadang Rasul rokok dia rokok, dadang Rasul sujud dia sujud, dadang Rasul salam dia bagi salam. Maka Rasul tegur, jangan buat begitu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang kedua. Yang ketiganya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar
atau yaj'alallahu suratahu surata himar. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Baik, artinya tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya? Dia rokok sekali imam dah bangun lagi, dia angkat dah kepala. Sujud sekali dengan imam dah bangun, dia angkat dah kepala. Gaduh. Baik. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya bahawa Allah mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai, atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keldai? Ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, maka ulama ketika Rasul kabur lagu ni, ulama bincang apakah yang dimaksudkan Allah Ta'ala jadi kepala dia seperti kepala keldai, Allah Ta'ala jadikan rupanya rupa keldai. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan jadi sungguh. Nanti kita tengok huraian yang akan dihuraikan oleh Imam Ibnul Imad. Dan ada sebahagian daripada ulama mengatakan perangai dia macam keldai. Keldai ini adalah binatang mausufun bil baladah. Binatang yang disifatkan dengan bodoh. Jadi dok tahu kala benda orang ni hukum hakam sembahyang macam keldadoh. Orang dok bangun lagi, dia bangun dah mung jadi makmum. Saat ni mungkin ikut imam, bukan ikut mung. Warna jadi tukar takir sekali ke. Macam keldai. Okey, ada sebahagian daripada ulama. Sebahagian ulama yang lain melihat apabila boleh difahami teks tersebut dengan makna hakiki, maka tidak perlu kita pergi kepada makna majazi. Jadi makna hakiki. Dan benda ni sebenarnya berlaku di dalam umat, dalam manusia, sebagaimana Allah Ta'ala mengubah puak Banu Israel kepada babi, kepada kera, sebagaimana nanti dia akan sebut ayat Al-Quran yang menyatakan hal tersebut. Baik, seterusnya kata dia maka hadis-hadis yang tersebut dengan jelas haram hukumnya mendahului imam. Haram hukumnya mendahului imam. Allah tu kita tengok dok belajar, ingat nak buat pahala, rupanya dapat dosa. Kita sembahyang kerana nak dapat pahala, tapi punca daripada tak belajar ataupun belajar tetapi tidak mengikut ilmu pengetahuan yang dia tahu, menyebabkan bukan dapat pahala tapi berdosa pula. Tengok kata pengarang kita, maka hadis-hadis yang tersebut dengan jelas haram hukumnya mendahului imam pada rakaat dan sujud atau lain daripada keduanya daripada rukun-rukun sembahyang. Tak boleh kita nak mendahului imam pada rakaat, pada sujud, ni dengan sengajalah, ataupun lain daripada keduanya daripada rukun-rukun sembahyang yang lain. Sama juga dah. Cuma dalam banyak-banyak rukun sembahyang ada rukun sembahyang yang boleh kita mendahului imam, iaitu antaranya adalah Fatihah. Fatihah tidak menjadi masalah. Akan datang kita akan bincang. Cuma ni dipanggil dikhabar secara umum. Secara umumnya kita sebagai makmum kena ikut imam. Kita tidak boleh mendahului imam. Baik. Dan hukum haram ini telah diterangkan di dalam kitab At-Tahdzib. Okay, di antara kelebihan kitab yang kita pegang ni, walaupun kecil sebenarnya, tetapi pengarang kita akan sebut kitab-kitab sebelum daripada ni. Dan mungkin sebahagian daripada kita ni kali pertama dengar kitab ni. Dan mungkin lepas ni tak dengar dah. Sampai mati pula tak dengar dah. Mungkin. Ni kali pertama dengar kitab ni. Mungkin. Dan kitab-kitab yang kita akan sebut saat ni tu kitab yang hebat-hebat saja, yang dikarang oleh ulama-ulama sebelum daripada Imam Nawawi, Imam Rafi'i lagi. Dan hamba akan sebut secara ringkas kitab tersebut dan pengarangnya, maka sebut. Jadi kata Imam Ibnul Imad rahimahullah, dan hukum haram ini, kita kata haram ni telah diterangkan dalam kitab At-Tahdzib. Apa yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnul Imad? Kita sekarang ni kita asas sumber hukum adalah Quran, hadis. Tapi Quran hadis masih lagi belum mencukupi untuk seseorang mengeluarkan hukum. Mereka perlu ada kaedah. Kaedah ini dipelajari dalam usul fiqh. Baik, apabila orang tu telah pandai, telah sampai kepada tahap yang boleh mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, maka perkataan dia diambil kira, perkataan dia terpakai. Jadi ketika kita kata, okey, ni disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Okey, bagaimana kau ulama muktabar membuat komen ataupun membuat huraian daripada hukum tersebut. Jadi Imam Ibn Imad didatangkan
Hadis-hadis. Lepas tu dia ceritakan hukum. Dan hukum yang aku buat ni bukanlah aku saja, bukan ulama-ulama sebelum daripada ni, ulama-ulama muktabar pun menyebut perkara yang sama dalam kitab mereka. Okay, sebagai contoh dia katakan ya. Dan hukum haram ini telah diterangkan di dalam kitab At-Tahdzib. Di At-Tahdzib adalah kitab, nama dia At-Tahdzib fil Fiqh Syafi'i, karangan Imam Al-Baghawi, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dia sebelum daripada Imam Nawawi. Nama dia kitab At-Tahdzib fil Fiqh Syafi'i lil Baghawi, yang mana Imam Baghawi dia wafat pada tahun 516 Hijrah. Dia wafat pada tahun 516 Hijrah. Dan begitu juga disebut dalam kitab At-Tatimmah. Yang dimaksud dengan kitab Tatimah di sini adalah kitab Tatimmul Ibanah an Ahkamid Diyanah, karangan Imam Al-Mutawalli, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i sebelum daripada Imam Baghawi. Nama kitab Tatimah, nama dia Tatimmatul Ibanah an Ahkami Furu'id Diyanah, karangan Imam Al-Mutawalli, wafat pada tahun 478 Hijrah. Dia wafat tahun 478 Hijrah, hampir 1000 tahun dah dengan kita. Dan telah disahkan pandangan ini, hukum ini di dalam Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab, nama dia orang panggil juga kitab Majmu', karangan Imam Nawawi. Tengok 3 kitab awak sebut sini. At-Tahdzib, lepas tu At-Tatimmah, Syarah Muhadzab. Dan Syarah Muhadzab memang di antara kitab yang unik lah, kitab besar karangan Imam Nawawi. Di sana ada kitab Muhadzab karangan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kitab orang belajar, orang ngapa kitab ni. Imam Nawawi oleh kerana tengok kitab ni comel, bagus, ramai orang ambil manfaat, dia pun cuba buat syarah. Dan dia syarah kitab Al-Muhadzab ni bukan hanya syarah fiqh. Dia syarah yang pertama, dia syarah di sebuah lughah. Lepas tu kalau ada hadis, dia akan cerita hadis. Bagaimanakah status hadis tersebut? Status hadis. Lepas tu dia akan cerita berkenaan dengan hukum hakam. Begitu Imam Nawawi rahimahullah. Bukan setakat pandangan mazhab Imam Syafi'i, mari juga pandangan-pandangan mazhab lain. Dia lebih kepada fiqh muqaran, kitab Al-Syarah Muhadzab. Lepas tu dia pun tarjih pandangan Imam Syafi'i. Lepas tu didatangkan hukum-hukum, dalil-dalil kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi bagi orang yang ingin mengetahui dalil daripada Quran dan hadis, pandangan mazhab Imam Syafi'i, antara kitab yang boleh dijadikan rujukan adalah kitab Al-Majmu'. Tapi Imam Nawawi tak sedang nak sempat habis karang kitab tersebut, dan sampai ke juzuk yang ke-9 jadi meninggal dunia. Lepas daripada itu, seorang ulama besar yang berasal daripada Mesir datang ke Syria. Dia pun tengok kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang dikarang oleh Imam Nawawi, dah siap, dia pun cuba menyempurnakan. Imam Ali As-Subki, ayah kepada Imam Tajuddin As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, dia buat dang 2 kitab, 2 jilid, mati pula. Tak dang habis juga. Lepas tu datang ulama ni buat dang sempurna, ulama ni buat dang sempurna. Akhirnya Imam Al-Muti'i, ulama Kediang ni, menyempurnakan kitab tersebut, kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang mana hukum yang kata haram tadi telah disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Dan iaitu hukum haram saat ni tu tak boleh kita mendahului imam adalah zahir nas. Nas ni teks kitab Al-Kifayah. Benda tu disebut juga dalam kitab Kifayah. Kitab Kifayah, kitab siapa pula? Nama kitab Kifayah adalah Kifayatun Nabi, karangan Imam Ibn Rif'ah, wafat pada tahun 710 Hijrah. Manakala Imam Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah. Imam Nawawi adalah seorang ulama besar lah. Allah Rabbi, antara ulama yang hamba kagum adalah Imam Nawawi. Orang yang cukup warak, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Cuba baca sejarah Imam Nawawi. Kita nak cerita takut ambil masa panjang. Imam Nawawi adalah antara ulama yang cukup luar biasa. Imam Nawawi rahimahullah, Allah Ta'ala bagi umur dia pendek je, 45 tahun je lebih kurang umur dia. 45 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Kalau kira tahun kita ni, tahun yang kita guna masih hidup, siapa pun 45 tahun. Tapi kitab yang ditinggal, ya Allah, terlalu banyak orang ambil manfaat. Kita ni umur 40, 50. So ni pun tak buat lagi kitab. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala memang orang yang cukup hebat, Imam Nawawi. Baik. Katanya, dan zahir daripada kitab Kifayatun Nabi Ibn Rif'ah, wafat pada tahun 710 Hijrah.
Katanya dan makna. Okey, ni Imam Ibn al-Imad nak hura pula maksud daripada hadis yang akhir sekali. Apa maksud Allah Taala mengubahkan kepalanya dengan kepala himar menjadi rupanya seperti rupa himar, dan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah, makna sabda Rasulullah, ini sabda Rasulullah ni, bahawa Allah mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai, yakni Allah menjadikan kepalanya seperti rupa kepala keldai dan badannya tetap badan manusia. Dan makna sabdanya sallallahu alaihi wasallam, atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keldai, yakni menukarkan semua rupa badannya seperti badan keldai dan kepalanya pun seperti kepala keldai. Allah Rabbi. Dan difahamkan daripada hadis tersebut sebagai dalil atas harusnya, di atas bolehnya berlaku pengubahan kejadian manusia kepada rupa binatang. Berpandukan kepada hadis ni. Jadi berpandukan kepada hadis ini boleh berlaku perubahan muka manusia, tubuh badan manusia kepada binatang. Baik. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita daripada perkara tersebut. Baik. Dan pengubahan tersebut menunjukkan, pengubahan tersebut sebenarnya menjadi dalil ataupun menunjuk, menjadi alamat kerasnya kemurkaan Allah atas orang yang tidak mengikut perbuatan imam dengan betul. Maksudnya ni bukan dosa kecil, ni dosa besar. Bukan dosa kecil. Lepas tu pengarang kita Imam Ibn al-Imad, dia buat mari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi dalil di atas dakwaan dia bahawasanya boleh berlaku perubahan manusia kepada binatang. Dan ini pernah berlaku kepada Banu Israel sebelum daripada ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل." Artinya katakanlah, wahai Muhammad, mahukah aku akan khabarkan, aku akan ceritakan. Khabar ni dia terjemah kita ceritalah. Dan bahasa khabar ni orang Terengganu biasa guna. Jadi amun dimaklumkan kepada ustaz kita, kata sini ramai orang Terengganu. Sini ramai orang Terengganu. Khabar ni orang Terengganu guna lah. Orang Terengganu kata kabar. Kabar. Sebenarnya daripada bahasa Arab. Bukan bermakna orang Terengganu orang Arab, bukan. Katakanlah, mahukah aku akan khabarkan, aku akan cerita tentang yang lebih buruk balasan di sisi Allah daripada yang demikian itu, ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka itu seperti keadaan babi dan penyembah tagut, kera ditinggal, wa ja'ala minhumul qiradata, dan telah menjadilah ya Allah dari kalangan mereka itu akan qiradah, kera, wal khanazir, dan babi. Dia tinggal terjemahan. Mudah-mudahan tengok sana. Ada dak yang teks Rumi ada ke? Teks Rumi ada. Teks Arab tak ada. Teks Jawi tak ada. Okay, kita baca terjemahan daripada teks Rumi. Baik. Katakanlah, mahukah aku khabarkan tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu, ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka seperti kera dan babi. Baik. Dan penyembah taghut, syaitan. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul. Jazakumullah khairah. Baik. Seterusnya bahagian pertama. Okey, itu muqaddimah sebenarnya. Okey, kita masuk bahagian pertama. Masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Semua dalam kitab ni penting belaka. Cuma muqaddimah dia kata ni masalah yang cukup-cukup penting bagi makmum dan imam. Okey, yang pertama bacaan ketika sembahyang di qamat. Bacaan ketika sembahyang di qamat. Ketika sembahyang di qamat pula. Ketika sembahyang di qamat. Maksud dia sembahyang di qamat ketika muazzin melakukan iqamah untuk sembahyang. Okey, itu maksud dia. Apabila sembahyang telah diqamat, maksudnya muazzin melakukan iqamah untuk mengerjakan sembahyang, maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang qamat. Maksudnya, apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita sunat jawab qamat. Nak ayat gitu je. Sunat jawab qamat sebagaimana sunat kita jawab azan. Ya, sebenarnya bab azan sunat kita jawab, hari ni tak ada perbezaan di kalangan ulama. Ni berlaku kesepakatan.
Tidak ada perbezaan di kalangan ulama mengatakan bahawa sunat apabila kita mendengar azan, kita jawab sebagaimana muazzin melaungkan. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila mendengar muazzin melaungkan azan, kata sebagaimana dia kata. Maka berpandukan kepada hadis ini, sepakat ulama tanpa ada khilaf, sunat bagi orang yang mendengar laungan azan menjawab azan tersebut. Baik. Cuma sekarang ni hak yang tepat berlaku khilaf adalah ketika dia dengar muazzin melaungkan qamat. Adakah sunat dijawab ataupun tidak? Kalau kita nak cari dalil secara jelas, tidak ada. Dalil secara jelas menyuruh melakukan perkara tersebut tidak ada. Sebab tu berlaku khilaf. Namun majoriti ulama mengatakan, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Perkataan majoriti di sini bukan hanya khusus kepada mazhab Imam Syafi'i, bukan pandangan ulama-ulama mazhab secara umumnya. Menurut pandangan majoriti ulama mazhab, termasuklah pandangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mereka mengatakan sebagaimana sunat kita ikut ucapan muazzin ketika melakukan azan, begitu juga sunat kita jawab qamat. Ini pandangan majoriti ulama. Kerana dia? Kerana hadis yang sama. Hak yang kata Rasul, idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila mu dengar muazzin melaungkan azan, maka mu kata sebagaimana muazzin melaungkan, sebagaimana ucapan muazzin. Hadis ni sebagai dalil kepada sunat kita dengar orang qamat, kita jawab qamat. Kerana di sana ada hadis yang lain, Rasulullah menamakan qamat itu sebagai azan. Di sana ada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan qamat itu sebagai azan. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Rasul kata pada kali yang ketiga, liman sya'. Di antara dua azan ada sembahyang. Di antara dua azan ada sembahyang. Cukup 3 kali. Rasul kata bagi mereka yang kehendak. Maksudnya sembahyang sunat. Setiap dua azan ada sembahyang sunat. Setiap dua azan ada sembahyang sunat. Jadi azan yang pertama Rasul letak nama azan, azan yang kedua juga Rasul bagi azan. Maka oleh kerana qamat juga dinamakan sebagai azan, maka perkataan idza sami'tul muazzin masuk juga qamat. Sebab itulah majoriti ulama termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan apabila sembahyang diqamatkan, maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang qamat asal ni. Kata macam itulah, melainkan pada ucapan qad qamatis solah. Ucapan qad qamatis solah kita tak payah kata macam tu imam Tok Bilal kata. Kita kata lain. Maka disunatkan bagi yang mendengar berkata ia aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Jadi kita dengar orang laung qad qamatis solah. Maksudnya qad qamatis solah hampir berdiri sembahyang, sembahyang hampir berdiri dah. Maka kita katakan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard fatu wa ja'alani min salihi ahliha. Baik, sunat kata gitu. Cuma hak kata sunat ni adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama yang lain. Namun di sana ada sebahagian ulama yang lain kata dak sunat kata aqamahallahu wa adamaha, bukan sunat kata qad qamatis salah. Sama dengan ucapan muazzin. Cuma sandaran mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunangnya. Yang mana hadis tersebut walaupun ada sebahagian daripada ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif, tapi masih lagi ulama mazhab Imam Syafi'i menerima hadis tersebut. Hadis yang diriwayat daripada Abi Umamah dikatakan anna Bilalan akhadha fil iqamati falamma an qala qad qamatis salah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha. Daripada Abi Umamah ketika Bilal iqamah, tak kala Bilal sampai kepada ucapan qad qamatis salah, maka Rasul kata aqamaha Allah wa adamaha. Baik. Arti semoga Allah menegakkan sembahyang itu dan mengekalkan atas mengerjakan sembahyang itu dan menjadikan aku daripada sebaik-baik ahlinya. Berdoa agar Allah Ta'ala menjadikan kita daripada orang yang menjaga sembahyang sebenarnya adalah dituntut Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Baik, sebagaimana hak yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Maka itu yang pertama.
Jadi kita faham dah daripada ucapan ni, kalau orang tanya kita, hukum jawab qamat benda, jawab qamat hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Cuma pada perkataan qad qamatis salah kita tukar kepada aqamahallahu adamaha atas pandangan mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan tetap kita baca qad qamatis salah sebagaimana muadzin baca. Okey, yang kedua, janganlah berbimbang dengan doa ketika sembahyang Jumaat di qamat. Janganlah berbimbang dengan doa ketika sembahyang Jumaat di qamat. Dia berbimbang maksud dia. Biasa kitab-kitab lama dia tulis makna berbimbang. Dan penterjemah kita diguna makna berbimbang. Tapi yang kita tengok dalam terjemahan Rumi, dia tulis berbimbang, lepas tu dia buat dia tak asyik, dia katakan asyik. Janganlah asyik dengan doa ketika sembahyang Jumaat di qamat. Dia berbimbang ni maksudnya adalah menyibukkan diri. Itu maksud dia. Asyik ni maksudnya menyibukkan diri. Jadi janganlah kita menyibukkan diri dengan berdoa ketika sembahyang Jumaat di qamat. Tok bila qamat nak sembahyang Jumaat, kita sibuk duduk berdoa. Sebab benda dia sebut sembahyang Jumaat, sedangkan bukan masalah ni khusus untuk sembahyang Jumaat, bukan selain daripada sembahyang Jumaat pun sama juga. Baik, kerana biasanya orang ambil sembahyang Jumaat ni kerana menganggap bahawasanya dalam hari-hari Jumaat saat itu ada waktu mustajab doa. Okey, jadi ketika tu bila qamat saat itu dia pakai doa. Jangan. Hak tu bukan perbuatan orang tahu, tu perbuatan orang jahil. Nanti akan disebut oleh Imam Ibnul Imad. Dia katakan apabila sembahyang Jumaat di qamat, maka hendaklah kamu berbimbang, kamu asyik, kamu menyibukkan diri dengan menjawab tukang qamat. Baik, kita berdoa suatu yang dituntut. Memang dituntut, hal tu tidak dinafikan. Tapi jangan letak tak kena pada tempat. Macam kita kata ginilah, baca Quran adalah suatu yang dituntut. Tidak ada kalam yang paling mulia melainkan Al-Quran. Tetapi nak masuk tandas kau nak baca Quran. Nak masuk tandas, kalau nak masuk tandas lebih lagi masuk tandas. Nak masuk tandas dia ada doa dia, hak yang diajar oleh Rasulullah. Jadi nak masuk tandas bahang surah Baqarah dulu. Nak masuk tandas, padahal ada doa yang diajar oleh Rasulullah. Itu dah kena. Dah kata berapa membaca surah Baqarah. Kan Quran semuli-muli kalam kan? Itu dipanggil dak kena tak pada tepat. Dak kena tak pada tepat. Kita tidak nafikan Quran itu mulia. Tetapi ketika nak masuk tandas ada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga keluar daripada tandas ada doa dia. Sama juga bab berdoa memang dituntut setiap waktu. Tetapi ketika qamat dikumandangkan, apa yang dituntut kepada kita ketika itu bukan berdoa tapi menjawab qamat. Baik, tengok kata dia. Apabila sembahyang Jumaat di qamat, maka hendaklah kamu berbimbang, menyibukkan diri dan menjawab tukang qamat itu. Dan janganlah kamu berbimbang. Jangan kamu menyibukkan diri ketika qamat dengan berdoa. Seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Mereka pada ketika ini asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamat. Dan perbuatan mereka ini adalah salah kerana tidak tepat dengan sunat. Ni panggil salah tepat. Nak cari nasi lemak pergi cari kedai raya, halah Padang. Jadi memang ni salah tepat ni. Tak kena tepat dia. Jadi kata tengok, perbuatan mereka ini adalah salah kerana tidak tepat dengan sunnah. Tak kena dengan sunnah. Baik, tapi adakah berdosa? Tak berdosa. Sebab jawab azan, jawab qamat hukum di sunat. Baik. Cuma berarti molek dikata menyibukkan diri. Dikata menyibukkan diri serta melupakan jawab qamat. Tetapi kalau kita jawab qamat dalam masa yang sama kita berdoa, itu tak ada masalah. Kadang-kadang ada Tok Bilal ni dia belagu juga dalam qamat, ada setengah tepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak ambil hak yang kedua tu berhenti lama. Buat cerbang kau. Jadi kita ambil peluang ketika dia berhenti, selepas daripada kita jawab dah qamat, untuk kita berdoa, itu tidak menjadi masalah. Hak yang tak bolehnya adalah hak yang salah. Tapi salah ni bukanlah berdosa, adalah salah ketika dituntut kita jawab qamat, tiba-tiba kita buat benda lain, benda hak yang dituntut kita tinggalkan. Hak tu dia kata, sampai ke Imam Ibn Imad kata, hak tu dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Orang jahil tu dia bagi. Baik. Dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak tepat dengan sunat. Dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah qamat, waktu membetulkan sah. Selesai qamat berdoa lah. Selesai qamat.
Sebab dia di antara tempat mustajab doa adalah setelah daripada azan. Itu di antara tempat mustajab doa. Sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ada seorang lelaki mari jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana." Orang-orang hak yang tukar bang ni, tuk-tuk bila ni, lebih mereka itu berbanding dengan kami. Kau tengok sahabat pakat rebut nak jadi tuk bila. Mereka menganggap bahawa tuk bila tu lebih. Ni anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada abang-abang bila kita lah. Kita tak kata tuk-tuk bila, tuk-tuk tua sangat. Kita kata abang-abang bila kita. Baik. Jadi ni kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada abang-abang bila kita. Siapakah sebahagian daripada sahabat menyuarakan perkara tersebut kepada Rasulullah. Innal muadzinina yafdulunana. Sesungguhnya orang-orang yang dapat jadi tukar bang ni, bila ni Allah, dia melebihi kami. Maka kata Rasulullah, faqala Rasulullah, qul kama yaqulun. Gini, kalau mu nak dapat kelebihan yang sama, mu kena kata sebagaimana dia kata. Ketika dia melaungkan azan, mu kata. Lepas tu, fa idzan tahaita fasal tu'tah, kata Rasul. Apabila habis azan, maka minta dengan Allah, nescaya mu akan diberi. Lepas daripada habis azan, mu minta dengan Allah, nescaya mu akan diberi. Maka kata ulama, di antara tempat mustajab doa adalah lepas daripada azan. Selepas daripada azan adalah tempat mustajab doa. Qamat dinamakan juga sebagai azan, maka antara tempat mustajab doa adalah setelah daripada qamat. Jadi ketika dalam betul sah saat itu, situ kita berdoa kepada Allah, bukanlah di dalam qamat. Dah katanya haram ke buat gini? Kita dak kata haram, sebab kita kabodah kata ni sunat menjawab qamat. Dak kata haram, tapi perbuatan saat itu dak kenalah. Dak kena. Baik. Yang ketiga, jangan berdiri sehingga selesai qamat. Ni antara benda yang penting pula. Kita jangan berdiri. Kita sebagai makmum, kita jangan berdiri sehingga selesai qamat. Dalam masalah ni kita akan cuba perincikan sikit lepas daripada ni. Kita cuba baca dan kita cuba faham apa yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnul Imad. Lepas daripada tu kita akan perincikan. Para makmum yang sedang duduk, jangan berdiri sehingga tukang qamat berkata qad qamatis shalah. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai daripada qamat. Dan kata qil, hendaklah bangun berdiri ketika tukang qamat berkata. Kita ambil ni terjemahan hak yang Jawi tertinggal. Terjemahan Rumi ada. Terjemahan Jawi ada tinggal perkataan para makmum yang sedang duduk dan jangan berdiri sehingga daripada perkataan sehingga kepada tukang, dia ada tinggal tu. Kalau orang kita Arab dia kena situ, sehingga selesai daripada qamat. Dan kata qil, kata sebahagian daripada ulama, hendaklah bangun berdiri ketika tukang qamat berkata. Jadi orang yang budak-budak, orang yang guna kitab Jawi tu kena betul masalah kat situ. Kitab anda Rumi dak silap. Baca hak ni sudah. Kita baca hak yang ditulis. Para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga tukang qamat berkata qad qamatis shalah, padang. Sedangkan hak ni bukan pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Kok mana pula? Sedangkan pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i dikatakan ni, para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai daripada qamat. Hak yang Rumi gitu kan? Hak yang Rumi gitu. Hak yang Rumi sehingga selesai daripada qamat. Lepas tu, dan kata qil ni sebahagian daripada ulama berpandangan hendaklah bangun berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis shalah. Jadi bermakna Imam Ibnul Imad datangkan pandangan yang pertama ni, pandangan muktamad. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ni pandangan Imam Syafi'i, kita sebagai makmum apabila Bilal melaungkan qamat, tak sunat kita bangun melainkan setelah daripada selesai qamat. Lepas selesai qamat baru kita bangun. Baik, ada pandangan mengatakan sunat kita bangun ketika Tok Bilal kata qad qamatis shalah. Itu pandangan yang kedua, tapi ini bukan pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Dan kata qil, kata sebahagian yang lain, jika seorang makmum, orang muda yang kuat bangkit berdiri, dia gagah bangun. Orang muda gagah bangun, nak bangun masa-masa mana boleh. Orang tua ni kadang-kadang dia nak bangun masa-masa mana. Dia ada time boleh bangun, ada time tak boleh bangun. Tebal bangun ngejuk dah nak jalan. Setok orang tu, setok orang ni. Orang tua dah sama dengan orang muda. Jadi orang muda dah apa, masa-masa bangun mana nak bangun pun dah apa. Orang tua buat bangun ngejuk rebah balik. Contoh kita kata bangun tidur kan, bangun ngejuk rebah balik orang tua. Tak sama dah kita ni. Jadi dia kata gini, pandangan yang ketiga, dia kata kita kena tengok orang muda ke orang tua.
Lepas tu orang muda kita bagi 2. Orang muda hak yang gagah ke tak gagah. Dia bagi 2 tau. Jadi cubit 3. Orang muda hak gagah, orang muda tak gerak. Lepas tu orang tua. Dia katakan ni, jika makmum orang muda yang kuat bangkit berdiri, hendaklah ia berdiri ketika selesai daripada qamat. Okey. Dan jika ia orang tua yang lambat bangkit, kalau dalam teks Arab dia kata gitu, teks Arab dia katakan ni, wa in kana shaykhan aw syaban bati'an nahdah. Dia bagi 2. Kalau sekiranya dia tu orang tua ataupun orang muda hak yang lambat nak bangun, sakit lutut. Orang muda sakit lutut sebab rebah motor sebagai contoh. Baik. Jadi nak bangun lambat sikit. Maka orang ni, orang tua, lepas tu orang muda yang lambat bangun, maka hendaklah ia berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salah. Ini pandangan yang ketiga. Atau pada waktu ia mengetahui apabila ia berdiri tegak serentak dengan selesainya qamat. Kalau dia bangun, molek. Tok bila habis qamat, dia selesai dah bangun. Sebab dia kadang-kadang ada orang tua tu tambah tumbah nak bangun. Orang awal qamat sampai habis ke qamat dah bangun lagi. Dah lah gemuk kita katakan. Nak bangun. Okey, tambah tumbah boleh bangun. Okey, bangun awal kan? Dia bangun awal sikit. Maksudnya biar dia bangun saat itu sesuai dengan selesai azan. Okey, ni pandangan yang ketiga. Baik. Jadi kita buat sedikit kesimpulan sebelum daripada kita baca bab yang lain. Dalam masalah tuntutan sunat kita sebagai makmum bangun ketika dengar orang qamat ni, ulama sebenarnya berbeza pandangan. Tapi perbezaan pandangan di sini adalah perbezaan pandangan dalam menetapkan mana yang lebih comel. Tapi sepakat ulama mengatakan mu nak bangun masa mana pun tak ada masalah. Tidak ada tuntutan wajib dan tidak diharamkan kita bangun masa mana. Hak tak boleh kita duduk tempat tu imam. Hak tu tak boleh. Pakat makmum duduk tempat tu imam belaka, tu imam nak duduk mana. Hak tu tak boleh. Jadi kalau dah bangun masa mana tak ada masalah. Sepakat ulama tanpa ada khilaf kerana tidak ada tuntutan yang wajib kita bangun masa mana dan tidak ada hukum haram untuk kita bangun masa mana. Cuma hak yang tempat berlaku perbezaan di kalangan ulama adalah hak comel kita nak bangun masa mana. Ada beberapa pandangan. Imam Nawawi menyebut di dalam kitab Al-Majmu' lebih kurang dalam 5 pandangan. Pandangan ulama. Pandangan ulama sebenarnya adalah kerana melihat kepada beberapa dalil. Bukan saja-saja saya berpandangan begiang. Bukan. Ulama ketika dia mengeluarkan pandangan adalah ketika dia melihat kepada hadis. Sebagai contoh di sana ada hadis kata Rasulullah, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Ada riwayat yang kedua, hatta tarawni qad kharajtu. Apabila telah dilaungkan iqamah, mu jangan bangun lagi. Melainkan mu tengok aku keluar. Okey, ada hadis begitu. Dan ada hadis pula kadang-kadang Rasulullah nak keluar lagi, tiba-tiba Bilal bin Rabah qamat dah. Ada pula hadis yang mana para sahabat buat saf dah sebelum daripada Rasulullah sampai. Jadi ada beberapa hadis. Maka ketika mengkaji hadis-hadis tersebut, maka di sinilah lahirnya perbezaan pandangan di kalangan ulama. Pandangan majoriti ulama mengatakan bahawa lebih afdal bagi makmum berdiri setelah daripada selesai iqamah andai kata imam berada dalam masjid. Kalau itu imam duduk dalam masjid, makmum duduk dalam masjid, sama-sama duduk dalam masjid belaka, maka pandangan majoriti ulama lebih afdal makmum bangun setelah daripada selesai Bilal melakukan iqamah. Dan perkara ini disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ada tulis ambil daripada kitab Fathul Bari, kata Syekh Ibn Hajar, wa dhahaba al-aktharuna ila annahum idza kana al-imamu ma'ahum fil masjid lam yaqumu hatta tafrugha al-iqamah. Pandangan majoriti ulama bahawasanya kalau imam bersama mereka itu dalam masjid, maka mereka itu tidak bangun sehingga selesai daripada iqamah. Okey, selesai. Seterusnya kata dia lagi, yang keempat, tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamatkan. Okey, tidak disunatkan tahiyatul masjid. Kita apabila kita masuk dalam masjid, perkara yang disunat kita buat adalah melakukan sembahyang tahiyatul masjid. Apabila kita masuk dalam masjid, perkara yang disunatkan kita buat sembahyang tahiyatul masjid. Orang yang tidak sembahyang tahiyatul masjid tanpa sebarang keuzuran, terus dia duduk, maka dia telah melakukan perkara yang makruh, perkara yang dilarang, kerana dituntut kepada kita melakukan tahiyatul masjid ketika kita masuk dalam masjid. Cuma dalam hal-hal tertentu tidak boleh kita melakukan tahiyatul masjid.
Dilarang kita melakukan tahiyatul masjid. Ini hak yang kita nak bincang. Tidak disunatkan. Tidak dituntut tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamatkan. Jika seseorang itu, tak kira seorang tu lelaki ke, puang ke, kita pukul berapa? 10.30, boleh berhenti dulu. Pengabiat ni. Okey. Jika seseorang ni okey, lelaki ke perempuan ke sama je, masuk ke dalam masjid dan tukang qomat sedang berqomat. Masih masuk dalam masjid, ketika tu tukang qomat sedang berqomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baik, dan lepas daripada ni kita akan bincang, kalau dak qomat lagi mana? Kalau qomat dah mana? Sekarang ni dia cerita tengah qomat. Nanti kita akan bincang, dak qomat lagi. Nak qomat, mana hukum? Ataupun qomat dah, tapi Tok Imam dak tubik lagi daripada bilik Tok Imam. Tok Imam lambat sikit tubik sebab Tok Imam sakit lutut. Biasa lambat sokmo 2 minit baru sampai tubik lepas daripada orang qomat. Okey, ni ada hukum sebenarnya. Apakah hukum kita sembahyang tahiyatul masjid? Nanti kita akan bincang satu-satu kat lagi. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qomat sedang berqomat, tengah qomat, maka tidaklah disunatkan ia bersembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia perkataan tidaklah sunat, dia kadang-kadang benda tu tak sunat, kadang-kadang makruh, kadang-kadang tak sunat, hukum dia tidak makruh. Benda tu tak sunat tapi kalau kita buat tak ada masalah. Kadang-kadang benda tu tak sunat, kalau kita buat hukum dia makruh. Orang sedang qomat, tiba-tiba kita sembahyang sunat, maka bukan tidak disunatkan, bahkan makruh kita melakukan sembahyang sunat pada ketika itu. Okey, dilarang. Nanti sebab dilarang, nanti kita baca hadis. Kita baca hadis Rasulullah lepas daripada ni. Tidaklah disunatkan. Bukan setakat tidak disunatkan, kena tulis pula bahkan makruh bersembahyang sunat tahiyatul masjid. Dalilnya kerana berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Hadis ni rawahu Muslim. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya apabila sembahyang telah diqamatkan, maka tidak boleh. Dia fala salata, tak ada sembahyang dah. Melainkan sembahyang fardu. Qamat telah dikumandangkan, tak ada sembahyang, mereka sembahyang fardu. Mu sembahyang sunat dilarang. Hukum dia makruh ketika tu. Baik. Habis itu. Dan telah diterangkan dengan demikian, telah dijelaskan dengan demikian, maksudnya tidak disunatkan sembahyang tahiyatul masjid ketika sedang qomat dikumandangkan oleh Imam Al-Mahamili. Baca dengan mahamil, mahamili. Imam Mahamili, dia perkataan mahamili dia jamak daripada mahmil. Dia mahmil ni adalah orang kata segeduk, orang kata atas unta tu, sebab toki dia ke ayah dia dulu penjual perkara tersebut, maka dinisbahkan dia kepada benda ni, Al-Mahamili. Imam Al-Mahamili adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Nama dia Abul Hasan ataupun kunyah dia Abul Hasan Al-Mahamili. Dia wafat pada tahun 415 Hijrah. 415 Hijrah. Kemudian mengikut pendapat yang sahih. Okey, Abi. Dah kalau kita kata nak semayang, lepas tu kita nak buat mana? Kita masuk orang tengah qomat, nak semayang, kita nak buat mana? Okey. Kita boleh tak kita nak duduk ataupun mesti kita kena berdiri ke macam mana? Mazhab Imam Syafi'i, pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i adalah apabila kita masuk, Bilal sedang mengumandangkan qamat, apa yang dituntut kepada kita adalah tunggu untuk sembahyang bersama dengan imam dan tidak boleh kita duduk. Kerana dia tak boleh duduk? Kerana di sana ada hadis yang lain. Rasulullah larang duduk sebelum kita sembahyang. Baik. Okey, jadi bermakna ada 2 hadis di sini. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim yang kita baca, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila telah diqamatkan sembahyang, maka tak ada sembahyang melainkan sembahyang fardu. Dan hadis yang kedua adalah juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seorang kamu masuk dalam masjid, jangan dia duduk sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Baik. Jadi kita masuk dalam masjid, apabila qamat sedang dikumandangkan, tidak boleh kita sembahyang tahiyatul masjid. Lepas tu dalam hadis pula, mu jangan duduk sehingga mu sembahyang. Jadi jangan duduk lah. Jadi kita nak beramal dengan 2 hadis tersebut, caranya adalah kita menanti dalam keadaan berdiri. Kita menanti dalam keadaan
berdiri. Baik. Sebab itulah kata dia kemudian mengikut pendapat yang sahih, yang betul, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikianlah berkata pengarang kitab Al-Kifayah. Al-Kifayah kita cerita dah tadi. Kifayah iaitu Kifayatun Nabi. Tadi kita ada cerita kitab Al-Kifayah adalah Kifayatun Nabi karangan Imam Ibn Rif'ah, wafat pada tahun 710 Hijrah. Dan berkata Imam Al-Hannati. Imam Al-Hannati adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma ketepatan tarikh wafat dia tidak jelas. Cuma sebahagian daripada ulama sejarah mengatakan dia ni wafat selepas daripada tahun 400 Hijrah sedikit. Dia wafat setelah daripada 400 tahun Hijrah sedikit. Lepas daripada 400 sikit je dia wafat. Imam Al-Hannati. Imam Al-Hannati di antara kitab dia, nama dia kitab fatwa dia. Dia sebut dalam, berkata Imam Al-Hannati dalam fatwanya, jika masuk seorang ke dalam masjid dan sembahyang sedang dikomatkan, maka janganlah ia berdiri, bahkan hendaklah ia duduk. Ini pandangan Imam Al-Hannati. Dia kata kalau kita masuk dalam masjid, tiba-tiba orang sedang komat, kita jangan berdiri, duduk lah. Sebab dia kata duduk kerana dituntut kita berdiri selepas daripada komat. Itu alasan dia. Itu alasan dia. Sebab dituntut kita berdiri selepas daripada komat. Baik. Tapi pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, tak boleh berduduk. Sebab dia, sebab di sana ada hadis larangan duduk. Dah, dia kata pula, dia kata, dah ada hadis larangan duduk, dah hadis yang kita kena berdiri lepas daripada qamat tu mana? Kita kata mana? Dia saat itu bukan daripada duduk, bukan dia dalam keadaan berdiri. Maka tak ada isu bangun selepas daripada qamat kerana dia bukan duduk. Okey. Itu jawapan pandangan majoriti ulama. Dan apabila selesai daripada qamat, barulah ia bangkit semula untuk bersembahyang. Pandangan ini bukanlah pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Pandangan ini adalah pandangan dhaif. Baik. Jadi yang kelima, nanti insya-Allah kita sambung lepas daripada ni. Janganlah makmum bangkit berdiri sehingga imam keluar. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti rehat 20 minit lah. 20 minit insyaAllah. Sarapan pagi itu masih ada air, kuih, mie. Masih ada lagi yang tentunya tengok lah. Kita berhenti 20 minit. Air dan sebagainya insyaAllah.